Selamat sejahtera. Saya Melvin Sman, anak NTK, nombor metrik P100179, membentangkan kertas konsep bertajuk Komuniti Pembelajaran Profesional KPP khusus untuk pelajar berisiko akademik. Abstract. Kertas konsep ini membincangkan penggunaan kaedah Komuniti Pembelajaran Profesional KPP untuk menangani golongan pelajar berisiko dari segi akademik. Kajian lepas mendapati pelaksanaan reformasi pendidikan khasnya dalam menangani pelajar berisiko perlu menekankan persediaan sokongan kepada guru sebelum ianya dilaksanakan. Pelaksanaannya juga perlu anjal bergantung pada kemampuan setiap sekolah. Kajian lepas juga mendapati pelaksanaan KPP akan lebih membuahkan hasil yang positif sekiranya guru diberi latihan yang mencukupi dan bukannya menghantar pentadbir berkursus. Masa yang mencukupi juga perlu diberikan untuk guru menguasai kemahiran tersebut dan membudayakannya. Pemakaian kaedah dalam konsep KPP khusus untuk menangani isu berkaitan pelajar yang berisiko dari segi akademik mampu meningkatkan kemahiran guru dalam menangani isu tersebut dan pada masa yang sama dapat meningkatkan pencapaian golongan pelajar berisiko dari segi akademik. Yang pertama, pengenalan. Akhtar Satar dalam artikel berjudul Pelajar Kurang Menyelah Perlu Diberi Perhatian, Berita Harian 9 Mei 2016 menyatakan pelajar berisiko berpotensi terjebak dalam kegiatan jenayah untuk meneruskan kehidupan. Margareta Donnelly 1987, At Risk, Eric Digest Series number 21 mendefinisikan pelajar berisiko ataupun at risk student sebagai pelajar yang tidak mengalami kejayaan di sekolah dan berpotensi tercicir daripada persekolahan. Pulkinen dan rakan-rakan 2018 menyatakan reformasi pendidikan di Finland mengkehendaki rancangan pengajaran berasingan untuk setiap pelajar Tier 3 atau pelajar berisiko dari segi akademik. Di Malaysia masih belum ada kaedah khusus yang ditetapkan sebagai garis panduan guru-guru secara amnya dalam menangani golongan pelajar berisiko dari segi akademik. Setiap guru, pentadbiran, sekolah menangani isu pelajar berisiko dengan cara berbeza-beza. Tiada kajian, tiada perkongsian maklumat dan hasil yang pelbagai termasuk negatif dan positif. 2. Teori dan model. Teori yang digunakan ialah teori perubahan pendidikan Michael Fullan dan model adalah model bintang oleh J.R. Galbraith. Teori perubahan pendidikan Michael Fullan 1982-1991 terdiri daripada 4 fasa perubahan iaitu inisiasi, pelaksanaan, penerusan dan hasil. Fasa inisiasi dipengaruhi oleh kewujudan dan kualiti inovasi, capaian ke atas inovasi, pembelaan dari pentadbir pusat, pembelaan guru dan ejen perubahan luaran. Fasa kedua iaitu pelaksanaan dipengaruhi oleh ciri perubahan, faktor tempatan dan faktor luaran. Fasa penerusan iaitu yang ketiga bergantung kepada sama ada perubahan sudah diterima oleh semua pihak, kumpulan yang sudah mahir dan arif yang besar dan penyelarasan ke dalam budaya yang sedia ada. Fasa hasil iaitu yang keempat bergantung kepada yang pertamanya penyertaan dan inisiasi aktif, yang kedua perubahan terus berhubungan, berevolusi dan perubahan persekitaran yang positif, ketiga tekanan, sokongan dan perbincangan dan yang keempat perubahan kemahiran, pemikiran dan komitmen. Ini adalah gambar rajah model bintang oleh J.R. Galbraith 2002. Model ini terdiri daripada 5 komponen iaitu strategi, struktur, amalan individu, proses dan kemampuan, dan sistem ganjaran. Kelima-lima komponen adalah berhubungan rapat dan perlu jelas. Mana-mana komponen yang tidak jelas dan lemah akan merisikokan kejayaan pelaksanaan. Perkara ketiga, kajian literatur. Adnan bin Hashim 2017 menyatakan analisis data secara konsisten dan mencipta pendekatan yang efektif adalah berkesan. Usaha berkolaborasi memberi hasil positif jika berasaskan data. Chu Bei 2019, KPP boleh meningkatkan kualiti guru dan pencapaian pelajar, tetapi mempertikaikan adakah masa mencukupi untuk melaksanakannya sepenuhnya. Karen M. Wells dan Linson Pune 2012, di antara dua daerah yang dikaji, daerah yang menunjukkan hasil yang lebih positif dalam pelaksanaan KPP, mendapati guru-guru diberi latihan yang mencukupi, bimbingan pakar dan masa yang mencukupi untuk membina kemahiran dan membudayakan KPP. Dan Daphne Hui Lin dan Wing On Lee 2018, kaedah instruksional yang membantu pelajar belajar mungkin tidak membantu mendapatkan pencapaian yang tinggi. Kajian perbezaan pemahaman konsep kerana perbezaan budaya juga perlu dibuat kerana pemahaman yang berbeza akan menjadikan hala tuju KPP tidak selaras. Berkolaborasi juga boleh jadi tidak berkesan jika tiada hala tuju yang ditetapkan dengan lebih jelas. Berikut yang perkara keempat, dapatan kajian. Berikut adalah
Dapatan kajian rancangan pengajaran khusus untuk pelajar berisiko dari segi akademik. Jadual 1 menunjukkan lebih separuh dari kaedah yang digunakan untuk pelajar tier 3 ialah kaedah bantuan keperluan khas atau perkhidmatan pentafsiran. Kaedah ini memerlukan pendekatan khusus untuk setiap pelajar yang terlibat. Jadual 1 menunjukkan kepentingan kaedah khusus untuk menangani pelajar berisiko sehinggakan kaedahnya ditetapkan dan diwatakan untuk diguna oleh guru. Berikut adalah 10 item untuk menangani pelajar tier 3. Persepsi pengetua terhadap 10 item untuk menangani pelajar tier 3 selepas perwataan kaedah. Terdiri daripada 4 kumpulan pengetua, iaitu kumpulan sokongan kestabilan yang mendapati tidak ada perubahan dalam kesemua item kecuali item 5 menjadi lebih baik. Kumpulan yang kedua, iaitu sokongan penambahbaikan pedagogi, mendapati item 2, 3, 5, 9 dan 10 sahaja dianggap bertambah baik selepas perwataan. Kumpulan yang ketiga, sokongan peningkatan pentadbiran. Hanya item 5 bertambah baik tetapi item 6 dan 8 menjadi negatif. Kumpulan keempat, sokongan berkurangan mendapati item 6, 7, 8, 9 dan 10 menjadi negatif, yang lain tidak berubah. 4. Dapatan kajian. Pengetua kumpulan 1 terlibat dalam kebanyakan item dalam reformasi sebelum perwataan dan sudah bersedia awal. Kumpulan pengetua kedua beranggapan reformasi dari segi pedagogi bertambah baik selepas perwataan. Kumpulan pengetua ketiga berpendapat item berkaitan pengajaran yang khusus menjadi positif, manakala item 6 dan 8 menjadi negatif. Kumpulan pengetua keempat berpendapat item 6, 7, 8, 9 dan 10 menjadi negatif. Mereka berpendapat sokongan keperluan guru tidak mencukupi dan guru lebih banyak masa bekerjasama daripada mengajar. Dapatan kajian yang kedua, amalan kolaborasi ataupun KPP. Dapatan kajian daerah B mendapati min lebih tinggi dalam 12 item berkaitan KPP, manakala daerah A hanya mendapat min lebih tinggi dalam 2 item sahaja dan kedua-dua daerah mendapat min sama untuk item ketiga. Kajian mendapati guru di daerah B hampir sentiasa menilai dan membandingkan hasil pembelajaran pelajar, manakala guru di daerah A lebih kerap berkolaborasi dan berkongsi bahan berbanding membuat analisis hasil pelajar. Kerap tidak sehaluan apa yang perlu dilakukan serta jarang merangka perancangan khas untuk pelajar. Berikut adalah item dalam soalan untuk kolaborasi. Perkara kelima, perbincangan dapatan. Yang pertama, persediaan semua bentuk sokongan kepada guru untuk melaksanakan sepenuhnya kaedah menangani golongan pelajar berisiko perlu diberi keutamaan terlebih dahulu. Keanjalan pelaksanaan perlu bergantung kepada kemampuan setiap sekolah. Yang kedua, untuk amalan kolaborasi, masa yang mencukupi perlu untuk melaksanakan perubahan usaha KPP, penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran, kepentingan inisiatif atas bawah untuk memula dan mengekalkan usaha KPP, ketahanan agar usaha KPP tidak ditinggalkan, daerah atau pentadbir penting dalam memupuk komitmen terhadap pelaksanaan KPP. 6. Isu-isu dalam menangani pelajar berisiko di Malaysia. Isu pelajar berisiko tidak mendapat perhatian terperinci. Akhtar Aziz 2016 menyatakan hanya masa depan golongan pelajar berisiko sahaja dibincangkan. Syafizan Johari 2017, isu pelajar berisiko hanya dikaitkan dengan peperiksaan sahaja. Abdul Karim 2019, setengah sekolah kekurangan guru. Chu 2019 dan Cruz dan Luis 2007, perlu masa untuk melaksanakan sepenuhnya kaedah KPP. Wales dan Few 2013, latihan dan bimbingan kepada guru haruslah mencukupi. Dalam kes Malaysia, tiada kursus formal dan bimbingan pakar diberikan kepada guru berkenaan amalan KPP. Pihak pentadbir pun tidak begitu jelas peranan yang dimainkan untuk memastikan komitmen dalam melaksanakan konsep KPP secara berterusan. Tiada guru pakar khusus untuk menangani golongan pelajar berisiko dari segi akademik. Tiada garis panduan kaedah yang perlu digunakan oleh guru-guru. Implikasi. Di peringkat dasar, reformasi khusus untuk pelajar berisiko akan diadakan. Garis panduan khusus untuk menangani isu golongan pelajar berisiko akan diwujudkan untuk rujukan guru dan sekolah. Kajian yang berterusan akan memperbaiki kaedah yang disediakan di dalam rujukan. Di peringkat kementerian, mewujudkan jawatan pakar pelajar berisiko akademik di sekolah-sekolah. Kajian berterusan untuk memperbaiki garis panduan dan kaedah. Mewujudkan jurusan-jurusan khusus untuk menangani pelajar berisiko akademik di universiti. Di peringkat JPN, PPD dan sekolah, garis panduan memberikan gambaran jelas berkenaan peranan masing-masing dalam memastikan kejayaan pelancaran dan pemantauan. Pencapaian akademik keseluruhan yang meningkat. Di peringkat guru dan pelajar, bantuan tenaga pakar mampu membantukan pelajar berisiko akademik meningkatkan pencapaian.
Kesimpulan, pelajar berisiko akademik wajar diberi perhatian khas untuk membantu mereka meningkatkan hasil pembelajaran dan pencapaian. Garis panduan untuk pelajar Tier 3 boleh dijadikan garis panduan untuk menangani isu pelajar berisiko akademik di Malaysia. Amalan konsep utama dan asas KPP boleh dijadikan satu bentuk platform kepada guru untuk menguasai kaedah khusus dalam menangani golongan pelajar berisiko akademik. Persediaan sokongan untuk membantu guru, latihan, bimbingan dan masa yang mencukupi perlu untuk menjayakan perubahan ini. Berikut adalah rujukan-rujukan yang digunakan. Sekian, terima kasih.